Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel Saada ni. Baiklah, sidang kita pada pagi ni, tajuk dia Sekolah Melayu, Sekolah Orang Melayu, The Rite of Passage ataupun adat istiadat budaya di dalam perjalanan. Passage itu laluan kehidupan daripada seorang anak kecil kepadalah remaja, dewasa, tua dan akhirnya dikembalikan kepada pakaiannya ataupun intipati dan kedudukan sebenar manusia sebelum dipakaikan jasad kita ni. Jadi sidang kita pada pagi ni berat, tuan-tuan. Sekolah sejak sebelum merdeka sehinggalah kepada kemerdekaannya ini adalah di dalam konteks percaturan dogma, propaganda dan budaya orang asing. Sebelum merdeka, berapa ratus tahun kita terjajah, kita terpecah akibat perang merentas zaman. Lepas tu kita digadaikan daripada Belanda, Portugis kepada Inggeris. Dan kemudiannya berlaku perang yang tak habis-habis di antara penguasa dan orang-orang luar, yang termasuk kongsi gelap dan pedagang-pedagang termasuk Freemason yang membentuk banking sektor IMF dan juga sistem kapitalis yang ada sekarang. Perang yang tidak kesudahan di dalam tanah Melayu Semenanjung Mas. Di tengah-tengah kancah ini kita terpecah. Institusi dan peradaban adat istiadat kita gaib, hilang, berantakan. Kita ni dunia pelarian. Keamanan yang kita gapai walaupun dikatakan kita ni merdeka, dikatakan kita ni dimerdekakan, maka kita diletakkan ke dalam institusi sekolah-sekolah aliran Mat Salleh. Maka hilang, lenyaplah kefahaman anak-anak bangsa akan sebuah tamadun, adat istiadat, budaya. Jadi pada pagi ni sembang kari saya ni panjang sikit, tuan-tuan. Agak panjang kerana kita masih lagi dalam tempurung ke lapa, kepala, ke apa alpa, ke apa ala, ke apa Allah tadi, lah tadi apa dia. Kan, ni cerita kepala, tempurung, minda, jiwa bangsa, sebuah bangsa yang agung. Jadi pagi ni, saya ulang sekali lagi. Kita kena sedar diri, kita sedang bangkit daripada timbunan ranapnya dunia tok dinik kita. Hancur lebur, berantakan. Maka kita imbas dalam perkataan sekolah tadi, saya akan explain di hujung video ni. Hakikat dia sebelum merdeka sehingga selepas dimerdekakan, dikatakan kita ni merdeka, bukan kita yang menentukan hala hidup dan kita tidak dapat mengambil kembali hak kita. Sampai pagi ni hak-hak orang Melayu belum dikembalikan, belum dibenarkan bebas dan merdeka. Ni titik teras, titik tolak kepada nasib bangsa kita di bumi sendiri. Lantas kita didogmakan, kita diasuh, kita diajar di dalam sebuah sistem pendidikan barat yang akhirnya memporak-perandakan jiwa dan raga dan sebuah legasi ketuhanan orang Melayu. Campur lagi kefahaman daripada Timur Tengah, campur lagi berbagai fahaman yang melibatkan tasawuf dia, metafizik dia, orientalis, liberal, konservatif, free thinker dan ahli-ahli kongsi gelap di kalangan. Kongsi gelap ni macam-macam, ada kongsi gelap, kongsi terang, kongsi cahaya, kongsi Illuminati. Maka kita juga diprogram oleh sistem propaganda Talibasin, media massa, surat khabar satu masa tu. Cerita-cerita yang telah merosakkan teras dan intipati jiwa raga hati nurani orang-orang Melayu.
Zaman TV1, 2 dan 3, dunia drama telah mempunahkan minda dan pola pemikiran bangsa. Pendidikan institusi Menara Gading Mat Salleh ni telah meranapkan teras kepada jati diri orang Melayu. Jadi ini masalah berat yang kita hadapi pada pagi ni. Untuk kita bangkit, masa kita nak bangkit ni, orang-orang keliling kita, mereka ni telah dipasak. Mereka telah dirantai dengan pola pemikiran yang berkecerambah. Berjumpa dengan saya saat lagi sembang petik metafizik, petik agama, petik tasawuf, petik ilmu kebatinan, petik logik, petik fakta, macam-macam hal. Jadi itu ringkasannya kedudukan kita yang amat genting. Jadi kalau kita sembang bagi penonton saya yang setia, yang faham, yang ada kasih sayang cinta kepada bangsa, mereka faham kenapa saya terpaksa sembang kari cerita realiti dan hakikat. Kita sebenarnya bangsa yang dah ranap, dah punah. Pejuang yang sedar diri tak ramai. Kita amat sedikit yang tersisa. Jadi sambung balik. Kalau kita masih tak sedar, dalam sedar tak sedar tu kita telah diprogram. Kita dalam kesesatan yang nyata. Ayah bonda kita dulu kerja dengan Inggeris, kerja ejen kerajaan, ada jadi soja, ada jadi tentera, ada jadi polis, ada jadi mata-mata, ada jadi pentadbir, kerja dengan agensi government. Semuanya itu menurut titah perintah dan pola acuan yang akhirnya hampir beratus tahun orang-orang kita menjadi apa yang jadi hari ini. Nak cerita lagu mana pagi ni? Daripada darjah 1 tadika, sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah kebangsaan SK, ataupun sekolah yang bangsa asing. Titik kefahaman jiwa anak-anak bangsa telah dibesarkan, dibangunkan, didirikan dengan satu pola pemikiran yang membutakan, memekakkan telinga dan amat sedikit yang boleh keluar daripada gelanggang jerangkap sama yang telah membelit pola pemikiran. Umpama orang-orang Melayu yang dah telah hilang ingatan jadi zombie kepada programming sistem acuan Mat Salleh. Jadi propaganda atas propaganda. Lah ni kita balik pada pagi ni. Pagi ni orang macam saya ni tak ramai. Orang penyokong setia saya di YouTube ke TikTok ni tak ramai. Kebanyakan dia berasal daripada YouTube. Dunia yang amat sedih dan pilu. Kita nak cuba bangunkan, bangkitkan kembali. Jadi saya nak kongsi satu cerita. Jadi orang dah tahu kan kat TikTok saya, kat YouTube saya dah letak pertemuan saya dengan mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Jadi saya ada bincang lah dengan orang-orang Tun Mahathir. Ada juga yang dulunya korporat kaya raya, jutawan, bukan jutawan, saya kata bilioner. Orang Melayu kita ada darah, ada jalur yang baik-baik yang telah diguna pakai oleh golongan bangsawan memerintah tanah Melayu sejak sebelum merdeka ataupun di era pembangunannya, kebangkitannya Malaysia menjadi negara membangun. Saya tanya Datuk, ni macam mana nasib orang kita? Punah dah Fauzi, kita dah buat macam-macam. Semua tak jadi, semua lingkup, semua ranap. Yang kaya lupa diri. Yang cerdik pandai tak boleh keluar daripada gelanggang Menara Gading Mat Salleh. Tidak mahu kembali kepada gelanggang tapak suci, telapak buruk tok nenek kita. Berat kan? Tak ada harapan dah Fauzi. Melayu akan hancur. Saya kata tidak. Nak lawan lagu mana kan? Nak lawan lagu mana sidang hadirin pagi. Jadi kita kembalilah. Ada orang dah putus asa pada orang Melayu bangsa saya, keturunan saya.
saya berjuanglah lagu ni, saya bekalkan sikit-sikit lah. Ketika saya hidup hari ni, saya sembang kari lagi. Saya bicara lagi. Ada masa saya pakai tanjak, ada masa saya pakai songkok, ada masa saya masuk hutan, ada masa saya pakai bawa kail di tepi hujung kali. Jadi kita sambung sikit lah. Sekolah. Sekolah ni sebenarnya kosmologi dia amat besar. Di dalam tata cara pola pendidikan anak-anak bangsa. Kalau kita pergi masjid tu ada kolah, kita ambil air. Masing-masing cedok, air tu takkan kotor. Air tu boleh dipecah-pecahkan jadi batang paip, masing-masing ambil lah air tu untuk menyucikan diri. Sekolah segayung. Kolah itu ada titik, ada gelanggang, ada takungan. Yang kita ambil takkan habis. Sebab sekolahnya bangsa Melayu ni, dia umpama satu takungan yang menerima air daripada mata air yang tak putus-putus. Mata air yang suci murni, iaitu mata air, dan ada orang kata Ainul Hayat tu terpulang lah kan, yang membersihkan anak-anak bangsa, yang semakin hari semakin murni dan murni, sehingga tidak ada lagi tabir kefahaman alam beralam. Semua ambil daripada sekolah yang sama, mata air yang sama. Cuma pada hari ini, zaman moden, kita dah tak pandang kolah orang Melayu. Kita dah tak pandang gayungnya orang Melayu. Ibu gayung kita pandang, nak kebai, nak sakti, nak santet orang, nak pukul orang, kebatinan kita pandang. Nak mengubat orang, kita cari orang hebat, orang Melayu. Masalah sakar bakar, kita main batin. Masalah keilmuan jati diri ketuhanan, kita lupa. Jadi ini polemik tuan-tuan. Jadi kita balik sekolah segayung. Sekolah acuan penjajah ni, dia tidak kembali kepada gelanggang tauhid, gelanggang yang satu tadi. Kalau kita nampak sekolah tadi, ada ada kolah, ada takungan. Daripada sekolah, samudra, sejagat raya, sapu jagat. Kita sapu habis satu jagat raya alam ba'alam. Kosmologi dan pendidikan institusi keluarga Melayu bermula daripada rumah tangga ibu dan ayah. Legasi warisan zaman berzaman. Ianya bukan gelanggang luar daripada rumah tangga Melayu. Apa yang kita dapat pada hari ini telah dirobek-robekkan. Orang luar telah mengambil makam lebih tinggi, lebih mulia daripada ayahanda dan bunda. Sedangkan sekujur jasad anak Melayu tu dialin, disulam, ditenun, diakad di dalam rahimnya, jasadnya lembaga Bonda Melayu, Bonda Pertiwi. Tanah air Bonda Pertiwi. Anak-anak Adam semuanya zahir daripada rahimnya Bonda Hawa. Dan Hawa itu zahirnya daripada ayahanda Adam. Suatu terah gelanggang aliran atau sungai, sumur, yang membentuk satu titian passage lah, perjalanan tadi, the rite of passage lah, daripada cerita ketuhanan, tauhid yang diwarisi daripada ayahanda dan bonda zahir dan batin, tersurat dan tersirat. Maka melangkahlah manusia bergelar Melayu itu daripada gelanggang perut kepada teratak, kepada rumah, kepada mahligai, dan keluar daripada kampung halaman, membentuk empire, mendidik, menyelamatkan manusia yang kehilangan arah di pelosok muka bumi ataupun jagat raya. Ini dah cerita terlalu ekstrim tuan-tuan pada pagi ini. Sekolah bangsa Melayu bermula dalam perut, bermula dalam rumah. Kefahamannya ayahanda dan bonda Melayu itu lebih daripada wali kutub. Ini wali hidup, zahir dan batin, tersurat dan tersirat, kekal abadi sepanjang zaman. Ini yang menjadi polemik. Di akhir zaman, bangkitnya ibarat cendawan tumbuh yang mengaku maha guru, mengaku sesepuh pendiri, yang merampas anak-anak Melayu daripada institusi kekeluargaan dan sekolah Melayu, the rite of passage. Maka hilanglah, seperti mana yang saya katakan semalam, tanjak tidak lagi dipakaikan oleh ayahanda dan bunda. Tanjak orang Melayu dipakaikan oleh guru yang mengaku guru silat,
mengaku batara guru, mengaku waris raja, waris ketuhanan, waris entah apa-apa yang gelaran yang tinggi, lebih mulia daripada ayahanda bunda. Kemuliaannya anak-anak bangsa Melayu tetap di telapak kaki Bonda Pertiwi, ayahanda dan bonda, zahir dan batin, tersurat dan tersirat di dalam jejak perjalanan mengenali sejarah manusiawi itu sendiri. Ni kosmologi ataupun SOP orang Melayu yang telah hilang gaib. Bukan gaib, ada, dia masih dipegang oleh keluarga-keluarga induk, tapi mereka tak go public lah kan. Saya ni perangat sikit-sikit boleh lah kan. Saya pun tak reti apa kan. Ni kita sembang ni supaya ada juga orang yang muncul memberi kefahaman. Maka bila ranap institusi keilmuan the right of passage daripada seorang budak yang tidak mengenal kepada zaman remaja bersilat bertari menjadi insan yang boleh dilepaskan keluar daripada gelanggang, ibarat telapak buruk tempat kita berwudu lah. Zaman tu kita jadi katak, anak katak dia main dalam lopak. Keluar daripada lopak, telapak buruk dia pergi ke hutan. Tiba-tiba tukar jadi rimau, ada jadi naga, ada jadi gajah. Pergi pijak orang buat zalim, buat onar, dahaka di muka bumi. Ni kosmologi orang zaman dulu. Maka rugilah anak bangsa sebelum mereka sampai lepas mereka disekolahkan di sekolah yang bukan sekolah Melayu. Ada istiadat budaya yang lebih tinggi daripada saintis-saintis barat, Menara Gading barat ni, kita buang ranap. Tidak kutip, tidak bina. Lantas kita dicaturkan lah. Ni lepas budak darjah 6, budak sekolah menengah SK, tak habis sekolah, kita dikasta-kastakan. Ada aliran sains, ada aliran sastra, ada aliran chemical engineering. Maka manusia itu dirobek-robek supaya sentiasa disusun, dicaturkan di dalam pola yang dikatakan Freemason ke Illuminati tadi, ataupun sistem kapitalis yang menghamba abdikan manusia. Pentadbir kerja pentadbir saja, raja kerja raja saja. Raja style mereka, style Raja Mat Saleh, bukan Raja Melayu. Ni kita sembang dah tersentuh dah ni, 3R dah masuk lah. Agama ada dalam tu, bangsa ada, raja ada. Ni hakikat orang Melayu, tak ada lagi. Lantas pada pagi ni, sekolah orang Melayu. Saya nak buka cerita sekolah orang Melayu ni tak ada SOP. Dah hilang. Sekolah silat banyak, perguruan silat banyak. Keluarga Melayu mana? Contoh keluarga Melayu. Adakah contoh keluarga Melayu itu ada di dalam istana yang ada sekarang? Ada di dalam keluarga bangsawan sekarang? Ni tersebutlah. Kejap lagi keluarlah yang gelaran-gelaran tadi. Mana dia? Tang mana, lagu mana, macam mana cerita dia. Ini hakikat kita baru keluar daripada tempurung kelapa, daripada dunia kita yang ranap. Permata-permata kita, harta karun kita, tanah Melayu dah kena robek, kena lanun, dibawa lari menjadikan negara-negara barat kaya raya, tak ingat dunia. Timah, emas, perak, permata, galian termasuk minyak, dan gaharu, kayu cendana dan berbagai jenis khazanah hutan tropika ni telah dibawa lari. Gajah-gajah kita semua habis. Gajah-gajah perang kita zaman Langkah Sukar, Gangga Negara, Beruah Cempaka Sari. Kampung gajah ada pada pagi ni, tapi gajah tak ada di kampung Gajah Perak. Tu kawasan pejuang Tan Lela Setia yang dia offer 1 juta peluru, sebenarnya lebih. Hampir seluruh armada British menghentak dan menyerang Pasir Salah ataupun sepanjang Sungai Perak, hancur berantakan, lenyap daripada muka bumi sejarah orang Melayu kita ribuan tahun. Sedih lagi kita pagi ni. Ni kita pergi sekolah sedih tu. Sekolah darjah 1 yang saya buka pagi ni, anak-anak bangsa kena faham. Cerita kita sedih saja sekarang, pahit dan derita. Kita bangsa yang hancur berantakan. Maka kita kena bangkit macam Palestin.
yang sedikit walaupun bermodalkan sebilah kerih pesaka, jangan pi buang, jangan kata ada saka, ada hantu raya nak merosakkan anak cucu, dah. Ni semua senjata tok nenek kita dikatakan ada hantu, ada puaka, ada saka. Lah, semua senjata tok nenek kita tu nak membela bagi orang kita hidup. Selempang merah ke, cindai ke, kerih ke, tasbih ke, cincin ke, semua relik-relik pusaka ini dahulunya pakaian tok nenek kita yang terkorban diwariskan zaman berzaman nak bagi kita hidup pada pagi ini. Jadi sebarang benda gaib yang terpalit dengan harta ataupun pusaka warisan menghidupkan, bukan merosakkan anak cucu. Cuma kefahaman tu tak ada. Kefahaman itu tidak ada di kala hari ini. Musuh petualang meracun supaya kita melepaskan dan membuang kerih, senjata dan relik tok nenek kita, buang kat sungai. Kalau anak pakai pun untuk tarik harta karun, untuk ambil nambur ekor. Ni cerita lawak akhir zaman, tuan-tuan sidang hadirin yang dihormati. Jadi nilai kasih sayang, nilai gadaian nyawa, mempertaruhkan nyawa bersama dengan segala keilmuan untuk menjaga anak cucu kini dibuang. Dituduh macam-macam. Kita lupa hidupnya kita pagi hari ini. Orang Melayu masih boleh berbahasa Melayu. Orang Melayu masih boleh bertanjak. Orang Melayu tak boleh bawa kerih dah kulu kili. Walaupun mereka gagal mempertahankan tanah air Bonda Pertiwi, kita tetap wujud lagi. Tetap ada yatim piatu orang Melayu ni hidup kat muka bumi. Masih ada lagi dalam hutan Banjaran tu, ada lagi yang tidak terpalit dengan arus kemodenan penjajah dan Freemason dan kapitalis atau liberal atau konservatif. Masih ada orang kita di tengah-tengah hutan Semenanjung Mas ni yang tidak terpalit atau tercemar di kekotoran akhir zaman. Ada. Jadi kalau bandingkan mereka dengan saya pagi ni, saya ni orang kata apa, jauh api daripada panggang. Saya hanya pembuka, tukang gebang, tukang bakar sikit api bagi semangat orang Melayu sedar diri. Jadi sampai bila daripada berbagai definasi dan jua kisah-kisah ini kita terlepas pandang. Jadi kita berbalik daripada sekolah. Perkataan sekolah atau sistem pendidikan orang Melayu ni jauh berbeza. Ianya bermula sejak dalam perut. Jadi akhir zaman ni tambah lagi lah, bertambah di luar sana akademi Melayu, institusi Melayu macam tu macam ni, yang kembali palit dan menggunakan pakai sistem barat untuk mendidik dan membangkitkan anak-anak bangsa ini. Pastinya gagal. Mereka tidak akan mampu sampai kepada sekolahnya bangsa. Jadi bagi mengakhiri sidang yang agak panjang pagi ni, sekolah ketuhanan, segayung sekolah yang menerima air daripada mata air sumur pohon kehidupan dan warisan Adam dan kesinambungan insan-insan dan utusan Allah yang tidak pernah kafir, murtad, menduakan Yang Maha Esa. Dia tetap kembali kepada yang Esa, yang satu. Jadi konsep dan istilah kefahaman yang Esa atau satu tu telah ada di dalam jiwa ayahanda dan bonda orang Melayu kita. Disulam menjadi suatu dikatakan permata yang masih kekal sehingga hari ini. Orang Melayu amat kurang. Zaman dulu lagi mereka kata missionary kata apa, evangelis kata,
Tidak ada seorang Melayu pun yang murtad. Tidak ada seorang Melayu pun yang akan meninggalkan agama Islam. Tapi agama Islam yang bagaimana? Tapi hari inilah ni ramai dah Melayu murtad. Ramai dah Melayu yang menganggotai pola pemikiran liberal, konservatif, komunisme, progresif, berfikiran berpolitik, berparti, berpuak-puak. Saya orang PAS, saya orang UMNO, saya orang pejuang, saya orang parti penumbuk, saya orang Melayu, saya pejuang Melayu, saya geng Tanjak, saya geng Busana, saya geng Baju Melayu, saya geng Free Thinker. Macam-macam hal wujud di pentas Nusantara. Tapi cerita dia sepatutnya kembali kepada yang satu. Jadi saya minta ampun, minta maaf, tajuk dia agak gempak sikit. Jadi saya akan buat dalam bentuk slide lah kan. Jadi sidang pembuka ni amat mudah sebenarnya nak betulkan orang Melayu. Bermula dengan ayahanda dan bonda, dan kefahaman keilmuan ini bermula sejak dalam perut. Orang Islam kata iman tidak diwarisi. Saya kata dalam aliran Melayu ada. Ada cerita tu, ada doa tu, ada. Maka konsep sekolah, segayung, sumur mata air, gad, keluarga, ga kat belakang tu, kalau kita tengok bahasa lama, keluarga Melayu ni ada pergi kepada keluar. Keluar ke mana? Pergi ke mana? Ke ga. Ga atau apa dia? Gangga Negara, Sungai Gangga, sungai yang pertama, mata air yang pertama. Macam-macam hal ada. Jadi insya-Allah kita akan bersambung di dalam cerita yang berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.